Salam sejahtera, salam silaturahim, salam perpaduan daripada saya, Puan Arul Jodi, anak perempuan Kanagasabai, Pengetua SMK Tanjung Puteri Resort, Pasir Gudang, Johor. Pada hari ini, saya nak beri sedikit taklimat libat urus bersama dengan ibu bapa berkaitan dengan pengoperasian buka sekolah fasa keempat. Pembukaan sekolah bagi pelajar tingkatan 3 dan 4 akan bermula pada 8 hari bulan November 2021 ini bagi pelajar kumpulan A dan pada 14 November 2021 bagi pelajar kumpulan B. Baik, pelajar-pelajar ini akan datang ke sekolah secara penggiliran. Manakala pembukaan sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 1 dan 2 pula akan bermula pada 14 November 2021 bagi pelajar kumpulan A dan pada 21 November 2021 bagi pelajar kumpulan B juga mengikut kaedah penggiliran. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 pula, pelajar-pelajar tingkatan 5 akan hadir ke sekolah pada 8 hari bulan November ini secara tanpa penggiliran. Maksudnya, semua pelajar tingkatan 5 akan hadir ke sekolah secara serentak. Senarai nama bagi pelajar-pelajar mengikut kumpulan A dan kumpulan B akan dimasukkan oleh guru kelas dalam kumpulan WhatsApp ataupun Telegram masing-masing. Pembahagian pelajar kepada kumpulan A dan B ini adalah berdasarkan beberapa syarat seperti jantina, kumpulan subjek mata pelajaran, pengangkutan pelajar-pelajar dan sebagainya. Ibu bapa tidak perlu cemas kenapa anak mereka di kumpulan A ataupun kumpulan B sebab guru yang mengajar adalah guru yang sama, isi kandungan yang sama dan juga akan bersemuka dengan guru untuk tempoh masa yang sama. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangan bagi pelajar-pelajar daripada kumpulan A ataupun kumpulan B. Seterusnya, kita lihat sedikit tentang kehadiran pelajar ke sekolah. Pelajar-pelajar yang hadir ke sekolah wajib mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu pelajar wajib menggunakan pelitup muka ataupun mask. Mereka perlu elakkan 3S, iaitu berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga mengelakkan sembang dekat dengan rakan-rakan mereka. Manakala pelajar-pelajar pula perlu amalkan 3W. 3W ialah sentiasa mencuci tangan mereka dengan sabun dan air, menggunakan face mask dan juga warn. Warn ini ialah mengingatkan kawan-kawan supaya tidak datang rapat dengan mereka ataupun sentiasa menggunakan mask. Ibu bapa hendaklah menasihati anak-anak mereka supaya sentiasa mengikuti SOP ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Bagi pelajar-pelajar yang bergejala, mereka tidak perlu hadir ke sekolah. Dan juga pelajar-pelajar yang ahli keluarga kuarantin juga tidak perlu datang ke sekolah. Ini ialah untuk mengelakkan berlakunya apa-apa kes di sekolah. Pelajar berisiko yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana ibu bapa khawatir kesihatan anak mereka terganggu dibenarkan berada di rumah, tetapi mesti dengan memberi kenyataan bertulis kepada pihak sekolah. Jika pelajar datang ke sekolah dengan suhu yang tinggi, maka kami akan hentikan pelajar di pintu pagar, terus menelpon ibu bapa untuk mengambil anak mereka pulang ke rumah. Tetapi, jika pelajar bergejala di sekolah, katakan pagi mereka datang, tak ada demam, temperature normal, tetapi lebih kurang pukul 9 ke 10,
suhu badan mereka meningkat dan mereka rasa tidak selesa, maka pihak sekolah akan melakukan test kit kepada pelajar dan ibu bapa akan dihubungi oleh pihak sekolah untuk mengambil anak masing-masing. Test kit ini ialah rapid test kit yang akan memberikan kita satu keputusan dalam jangka masa yang pendek sama ada anak tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa gejala COVID ataupun tidak. Semasa hadir ke sekolah, tuan-tuan dan puan-puan semasa hadir ke sekolah, pelajar perlu memakai uniform sekolah. Tetapi jika ada masalah pada pakaian, contohnya baju sudah jadi ketat ke, seluar ketat ke, pelajar dibenarkan untuk memakai baju t-shirt sekolah ataupun baju KRMJ ataupun baju unit koko bersama dengan seluar sekolah ataupun seluar track. Walau bagaimanapun, pakaian ke sekolah hendaklah sentiasa kemas, bersih dan juga mematuhi etika pakaian yang kemas. Okay? Tidak menggunakan t-shirt yang menggunakan tulisan yang bermacam-macam dan sebagainya tidak dibenarkan. Pada hari Ahad minggu ketiga setiap bulan dan juga pada setiap hari Rabu, pelajar wajib memakai baju unit uniform. Ini adalah perkara yang telah kita amalkan sentiasa. So, kita akan teruskan dengan amalan ini. Bagi pelajar lelaki pula, mereka mestilah berambut pendek dan kemas. Oleh sebab semua pelajar SMK Tanjung Puteri Resort telah divaksinasikan dan pada 7 hari bulan mereka semua telah lengkap vaksinasi. Maksud dia sudah tamat tempoh 14 hari selepas divaksinasikan, maka mereka boleh pergi ke kedai untuk memotong rambut mereka. Sekolah adalah satu tempat di mana kita mendidik pelajar untuk membesar dengan secara disiplin. So, kita hendaklah mematuhi. Kita harap pihak ibu bapa akan memberi kerjasama kepada pihak sekolah untuk mendidik anak mereka dengan cara yang betul dan berdisiplin. Bagi makanan pula, semasa pelajar berada di sekolah pada waktu rehat, maka mereka perlu membuat tempahan makanan di kantin sehari sebelum melalui guru tingkatan. Pihak kantin tidak dapat menyediakan makanan yang berlebih-lebihan, takut akan menjadi pembaziran. Oleh itu, minta kerjasama ibu bapa untuk mengingatkan anak-anak mereka untuk membuat tempahan makanan dengan guru tingkatan pada hari sebelumnya. Ini akan mengelakkan banyak masalah dan juga mohon pelajar membawa duit yang secukupnya untuk membayar untuk makanan mereka. Selain daripada itu, kita telah pun mengadakan mesyuarat PIBG dan kita telah pun bersetuju untuk mengekalkan bayaran untuk PIBG seperti yang tahun-tahun sebelum ini. Jadi, kami pihak sekolah bagi pihak PIBG memohon agar ibu bapa dapat membayar yuran PIBG secepatnya sebelum bulan Disember. Maklumat bagi ini telah pun dimasukkan ke dalam grup kelas masing-masing bersama-sama dengan jumlah yang perlu dibayar. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 3 pula, kami ada mengenakan yuran untuk peperiksaan PT3. Setakat ini kita belum dapat apa-apa arahan bertulis mengenai pemansuhan peperiksaan PT3 tersebut. Oleh itu, kita akan membuat kutipan seperti biasa. Sekiranya peperiksaan PT3 tidak dijalankan, maka duit pelajar ini akan dibawa ke tahun semasa mereka mengambil peperiksaan SPM. Duit ini tidak akan disentuh ataupun disalahgunakan. So, semasa mereka di tingkatan 5, kita hanya akan mengutip baki bayaran untuk SPM sahaja. Okay? Harap ibu bapa maklum tentang perkara ini. Sekiranya ibu bapa telah membayar
duit PT3 dan semasa tingkatan 4 pelajar berpindah ke sekolah lain, ibu bapa boleh menuntut daripada PIBG untuk bayaran yang telah dibuat untuk peperiksaan PT3 ini. Kami akan pulangkan duit itu kepada ibu bapa sekiranya anak anda berpindah. Okey. Selain daripada itu, ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum sama ada di peringkat sekolah daerah ataupun peringkat kebangsaan. Taklimat untuk aktiviti co-curriculum ini akan diberikan oleh penolong kanan co-curriculum Puan Nurzila sebentar lagi. Okey. Semasa balik daripada sekolah, pelajar-pelajar akan pulang dari sekolah mengikut modul 4 iaitu penyuraian mengikut secara berperingkat. Ini yang telah diamalkan di sekolah sebelum PKP ini juga ya. Tingkatan 1 akan balik pada pukul 1.30 petang, tingkatan 2 1.40 petang, tingkatan 3 1.50 petang, tingkatan 4 pukul 2 petang dan tingkatan 5 pukul 2.10 petang. Mohon ibu bapa datang lebih awal untuk mengambil anak mereka balik sebab kita hendak mengelakkan kesesakan di bus stop. Okey. Ibu bapa boleh datang lebih awal disebabkan oleh bilangan pelajar yang kurang sekarang sebab yang pelajar-pelajar datang adalah mengikut penggiliran. So, bilangan pelajar di sekolah hanya lebih kurang 50% sahaja. Maka penyuraian boleh dilakukan dengan lebih cepat tetapi dengan kerjasama ibu bapa berada di sekolah lebih awal. Okey, para ibu bapa yang dihormati sekalian, ada sedikit maklumat tambahan berkaitan dengan peperiksaan percubaan SPM dan peperiksaan akhir tahun bagi pelajar-pelajar ya. Okey, peperiksaan percubaan untuk pelajar tingkatan 5 akan bermula pada 14 hari bulan 11 secara bersemuka untuk semua pelajar sebab mereka hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Bagi pelajar tingkatan 4, mereka akan menduduki peperiksaan mulai 21 hari bulan November. Manakala pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 pula akan menduduki peperiksaan mulai 28 hari bulan November sehingga hari terakhir persekolahan. Okey. Jadi, jadual ini adalah lebih kurang apa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali ada apa-apa perubahan diumumkan oleh Menteri Pendidikan ataupun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman ibu bapa, pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 akan belajar lagi pada bulan Januari, Februari, Mac sebagai pelajar yang dalam aras yang sama, tingkatan 1, 2 dan 3 dan 4. Oleh itu, selepas kita mengadakan peperiksaan akhir tahun ini, maka kita akan lihat tajuk-tajuk manakah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini lemah dan pembelajaran intervensi akan dijalankan sepanjang Januari, Februari dan Mac supaya pelajar dapat menguasai keseluruhan silibus yang perlu mereka kuasai. Okey. Jadi, kita harap pelajar-pelajar akan datang ke sekolah sepenuhnya. Ibu bapa mesti percaya kepada sekolah. Percaya bahawa pihak sekolah akan menyediakan satu keadaan yang selamat untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dengan syarat anak-anak tuan-puan-puan mematuhi semua SOP dan juga mematuhi SOP semasa mereka ada di rumah juga. Maka sekolah akan jadi satu tempat yang selamat untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Okey. Selepas ini kita akan lihat penyampaian oleh penolong kanan co-curriculum berkaitan dengan aktiviti co-curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat semula ya YouTube ini supaya ibu bapa dapat maklumat
yang ingin kami sampaikan. Sekian, terima kasih.